Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video bonus. Bonus, mengapa bonus? Sebab saya uh, apabila saya ulang balik video tu, saya tak nampak yang ianya mudah nak faham tentang bahagian repair. Repair access funnel. Jadi ini video untuk saya terangkan dalam bentuk yang saya biasa terangkan, iaitu dalam bentuk lukisan dan diagram lah di sini. Jadi sales funnel, rupa sales funnel kita semua faham. Saya asingkan. Target saya buat pendek je video ni sebab ia sebenarnya mudah. Jadi sales funnel, rupa dia semua faham. Itu. Ni strangers, prospect, customer. Semua orang faham. Jadi tetapi isu di sini ialah sales funnel, dalam perincian sales funnel dia tak nampak macam ni. Dia tak ada spesifik rupa dia ni strangers, prospect dengan customer. Sebab apa? Sebab ini semua ialah satu kumpulan kategori. Prospect another kategori dan customer pun another kategori. Maksud kategori ni ialah apabila strangers datang, dia boleh datang, pergi buat benda lain, pergi buat benda lain, pergi buat benda lain, baru jadi customer. Baru jadi prospect. Prospect pun boleh buat pergi benda lain, buat benda lain, buat benda lain, baru dia jadi customer. Perjalanan tu, setiap customer perjalanan dia tak sama. Itu yang isu. Itu perincian dia. Jadi mungkin ini customer satu, datang dari situ. Customer 2 pula, the same funnel, tapi dia masuk dari tempat lain, dia buat benda lain, baru jadi prospect, buat benda lain, baru jadi customer. Ini yang perlu difahami. Perjalanan customer ini dia tak sama dengan perjalanan customer ni. Tapi kedua-duanya melalui fasa strangers, akan melalui fasa prospect dan jadi customer. Itu wajib. Jadi apa dot-dot kat sini? Dot-dot kat sini saya akan panggil touch. Touch macam mana kita touch customer tu? How? Bila, masa, di mana, apa yang kita cakap dan sebagainya. Setiap dot ni ialah apabila customer tu atau strangers atau prospect tu nampak iklan kita atau bersembang dengan kita atau berurusan dengan kita. Asalkan dia ada kena mengena dengan kita atau produk kita atau brand kita, then it's a touch. Satu touch. Satu exposure. Itu panggil. Setiap dot ni satu exposure. Jadi orang tak membeli daripada first exposure, dia jumpa kita sekali terus jadi customer. Tak pernah. Dia always berding dong jadi customer. Apabila saya cakap tak pernah, dia bukan tak pernah. Ini ideal. Daripada strangers jadi customer, no way. Daripada strangers jadi prospect, jadi customer, ada kemungkinan. Ini paling ideal. Dia sekali touch jadi strangers, kemudian kita touch sekali saja jadi prospect, terus dia jadi customer. Ini paling ideal. Kita nak kejar yang ini. So sebenarnya apabila kita split test, apabila kita buat sales funnel, kita repair sales funnel, maksud repair tu ialah pertama, kita nak repair. Bina sales funnel ialah kita nak dapat first line ni. First, tak kisah dia lalu banyak mana pun, berapa banyak touch pun, asalkan last kali dapat jadi sales. Maksudnya once kita ada sales, kita tahu kita ada sales funnel yang berkesan. Itu keyword dia. Apabila kita ada sales, kita ada satu sales funnel yang berkesan, yang boleh digunakan untuk kita buat sales lagi sekali kepada orang lain. Itu keyword dia. Sebab apa? Kalau kita buat bisnes, buat sales, kita bisnes tapi tak boleh buat sales. Apa sebab dia? Maksudnya daripada strangers, dia tak dapat jadi customer. Strangers, prospect, customer kan. Tak boleh buat sale, maksudnya dia dekat strangers, ding dong. Atau dia jadi customer, dia tak masuk prospect. Atau dia ding dong dekat strangers,
And then dia masuk prospek. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Tapi tak jadi customer. Maksudnya something is wrong antara level ni. Mungkin ayat kita touch kat sini tak cukup okey untuk dia convert jadi customer. Mungkin kita salah pilih orang customer prospek, jadi dia tak jadi customer. Itu semua ciri-ciri dia. Itu semua sebab dia. Apabila dia tak bersambung, nak jadi customer ni, dia tak bersambung, buatlah macam mana pun dia takkan jadi customer. Kita nak semuanya bersambung. Daripada customer ni bersambung kat prospek, bersambung dekat strangers. Cukup bersambung 3 level ni, kita akan usahakan supaya ding dong dia ni jadi semakin sikit sehingga tinggal satu saja. Daripada ding dong banyak ni, kita nak jadi strangers, prospek, customer. Terus sop di chain. Barulah namanya funnel. Funnel ni maksudnya macam corong, kita curah hari, mana-mana pergi pun akan jadi masuk ke situ juga. Laju je. Kalau tak jadi corong macam ni, maksudnya kita sedang buat tapis. Sini tapis, ni tapis. Sebab tu saya secara personal, saya tak suka nak pakai sales funnel. Pada sales funnel tu, secara personal, saya lebih suka pakai customer path. Customer path, perjalanan customer, perjalanan pelanggan. Sebab apa? Memang dia berjalan. So letak kat mindset yang sales kita datang daripada perjalanan pelanggan. Pelanggan tu berjalan daripada strangers sampai ke destinasi prospek, sampai ke destinasi customer. So lain orang, lain perjalanan dia. Memang macam tu perangai dia. Dan kita nak jadi semua tu, perjalanan tu jadi guna highway. Kita nak ubah, instead of macam jalan berangat-ngarut ni, kita buat highway terus. Barulah laju dan barulah banyak sales. Itu mindset dia. Jadi macam mana nak jadikan laju, itu yang saya ada kongsikan dalam video tu. Nak ubah parameter traffic, CCR, PCR, prospect CR, customer CR. Nak ubah PCR, apa parameter-parameter yang kita boleh ubah. Itu semua perkara yang kita boleh gunakan untuk jadikan customer path instead of mengarut panjang ni menjadi highway. Itu idea dia. Okay. Itu idea paling kasar. Kita nak tukar path daripada mengarut ni jadi terus line. Isu di sekarang ni, kebanyakan usahawan dan orang bisnes yang tanya saya lah tentang lebih lanjut tentang sales mereka tak ada record langsung tentang perjalanan ini. Tak pernah tanya pun customer tu. Soalan paling simple, paling wajib tanya untuk setiap customer first time dengan kita ialah kita tanya dia, cik, macam mana cik tahu tentang kami? First. Kedua, macam mana cik boleh jumpa tentang produk ni? Beza tahu tentang kami dengan tahu tentang produk boleh jadi dua benda beza. Yang ketiga, tanya dia, kenapa cik nak beli produk ni? Kenapa? Dia akan bagi tahu reason dia. So, reason dia tu kita boleh gunakan untuk detect dekat mana strangers tu datang. Dot mana baru dia? Ni. Last touch dekat strangers dia jadi custom prospect. Sebab apa soalan dia tanya, kenapa kenapa dia minat? Kenapa dia jadi customer kita? Apa masalah dia? Kita nak tahu tentang masalah. Itu. Selidik, tanya dan sebagainya. So, orang customer, let's say kepada bisnes yang dah sedia ada, dah ada ramai customer. 100 orang, 30 orang. Jadi tinggal nak WhatsApp, tanya, sembang balik. Bertanya, bersembang. Bertanya, bersembang tu satu touch lagi. Semakin banyak touch ni, semakin banyak kita touch, semakin tinggi kemungkinan untuk dia membeli. Semakin banyak touch. Follow up pun dikira sebagai touch, dikira sebagai exposure. Sebab tu bisnes-bisnes besar, branding besar, mereka kerap buat iklan sebab dia nak banyak touch. Semakin banyak touch, semakin tinggi kekerapan membeli. Jadi kita yang besar tak cukup bajet nak iklan besar-besar macam tu, kita just follow up macam biasa. Guna FBS dengan betul. Ini konsep asas. Dengan memahami touch berdindong-dindong ni, kita boleh repair kita punya sales funnel, kita boleh bina sales funnel kita. Ini konsep paling penting.
Dan sebenarnya ini konsep advance dalam sales funnel. Jadi tuan-tuan, cik-puan, cik-puan sekalian dah nampak gambaran yang sebenar tentang sales funnel. Which is sales funnel tak wujud. Yang wujud ialah customer path. Perjalanan pelanggan. Okey. Terima kasih.